Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Idza quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin, insyaallah. Assalamualaikum sekali lagi kepada anak-anak murid Ustaz, pelajar-pelajar Ustaz, anak-anak didik Ustaz SK Kampung Jepak. Terima kasihlah kerana sudi mendengar apa yang Ustaz nak sampaikan pada kali ini. Okey. Alhamdulillah juga pada minggu lepas kamu telah berjaya menyelesaikan sesi wuduk. Ustaz fahamkan kamu telah berjaya belajar mengenai wuduk dengan sempurna. Okey, seterusnya pada minggu ini apa yang Ustaz mahu sampaikan kepada kamu adalah mengenai wuduk, mengenai solat. Minggu lepas dah wuduk, minggu ini kita melakukan amali solat. Macam mana nak melakukan amali solat ini? Macam mana kita nak solat, macam mana kita nak lakukan solat, perlulah kita belajar dulu cara bagaimana untuk melakukan solat yang sempurna. Kali ini Ustaz akan ajar kamu macam mana nak solat dengan sempurna, nak solat dengan betul. Kerana apa? Ada dua perkara. Kamu kena dengar ini. Sebab apa kamu kena dengar ini? Adalah dua perkara. Yang pertama sekali, yang paling besar, kerana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah yang suruh kita belajar solat ini, dan bagi betul kita belajar solat dan kita buat dengan betul solat kita itu. Yang kedua, ustaz-ustazah kamu akan nilai kamu bagaimana kamu belajar ini dan kamu buat solat ni, buat amali solat ini dengan betul ke tidak. Inilah waktunya kamu belajar betul-betul dan kamu praktikkan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti video yang kamu rakam itu perlu kamu rakam selepas ini video yang kamu buat waktu solat dan tunjukkan kepada ustaz-ustazah kamu untuk dinilai. Okey. Kita tak nak panjang-panjang, kita teruskan lagi dengan pembelajaran kita ke ustaz kamu. Ustaz minta kamu lihat dan kamu ingat apa yang ustaz ajar. Terusnya tengok. Okey, kamu boleh tengok skrin yang ustaz tunjuk ini. Kita tengok tulisan di sebelah kiri itu dan kita tengok perbuatan, kita tengok pelajar ini, abang ini buat apa. Perkataan di sebelah ini, perkataan ayat itu kita tunggu dulu. Kita tengok apa yang perlu kita buat. Okey, kita ada nombor 1, 2, 3, 4, 5. Dekat orang pun dia akan tunjuk nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4 dan 5. Okay, kita baca apa yang ditulis. Untuk berdiri betul. Pertama kali kita nak solat, kita perlu berdiri betul. Maknanya berdiri tegak. Kita baca yang pertama. Berwuduk, pakaian suci dan menutup aurat. Kamu nak solat nanti, kamu perlulah mengambil wuduk yang kamu belajar pandai-pandai itu. Kamu perlu mengambil wuduk, pakai baju bersih-bersih dan menutup aurat. Ustaz tak nak kamu solat dengan pakai seluar pendek. Itu tak boleh, haram. Kamu perlu menutup aurat, pakai pakaian yang baik bagi lelaki. Dan perempuan bagi perempuan. Okey, kita tengok yang kedua. Okey, yang kedua kita tengok dekat orang tu dia letak dekat muka. Kita tengok yang kedua. Mata melihat tempat sujud, 3 hasta dari tumit. Maknanya mata kita waktu kita nak solat, waktu kita niat itu, mata kita perlu tengok tempat sujud. Ustaz bagi tahu ni, kamu kena buat. Kamu tengok betul-betul. Mata kena tengok tempat sujud. Jangan tengok kiri, tengok kanan, tengok atas. Tengok tempat sujud. Dan ketiga,
Kita tengok yang ketiga. Dada menghadap kiblat. Wajib mesti dada kamu menghadap kiblat. Kamu pergi mana-mana, rumah kawan, rumah ayah, rumah bapa saudara ke, rumah mak saudara ke, kamu nak solat, mesti kamu akan tanya kiblat. Kamu nak solat, mesti menghadap kiblat. Itu yang wajib. Okey? Semua dah faham ni, Ustaz tahu. Okey, nombor 4. Tengok nombor 4. Tengok di sebelah kiri. Kamu pun baca. Ustaz baca, kamu pun baca. Sambil tengok video Ustaz ni. Nombor 4. Tangan diletakkan pada sisi paha. Sebelum nak solat, letak elok-elok kat sisi paha. Sebab kita nak niat ni. Okey. Dan yang kelima. Kedua-dua belah kaki. Kedua-dua belah kaki kamu itu dijarakkan sejengkal. Dan jari-jari kaki hendaklah menghadap ke arah kiblat. Maknanya kaki kamu duduk begini. Mesti renggang sejengkal. Mesti renggang sejengkal. Begini. Tengok kaki dia. Ditunjuk nombor 5. Kamu perlu tengok kaki dia. Mesti menegak begini. Ada begini kaki dia. Ada begini. Tak. Mesti menegak menghadap ke kiblat. Boleh faham? Okey. Ini kita boleh tunjuk contoh. Abang ni dia nak solat subuh. Waktu inilah kita niat. Apa yang kamu buat, apa yang kamu tengok ni, kamu perlu buat nanti. Dan kamu praktikkan bila waktu sembahyang. Lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang dia akan solat fardu subuh. Dia akan solat fardu subuh. Kalau kamu tak pandai baca bahasa Arab, kamu sebut bahasa Melayu. Sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Okey. 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Okey. Untuk ini, lepas kamu niat, kamu qiyam. Tangan kamu letak begini. Tengok abang ni buat. Sebiji macam ini kamu kena buat. Okey, kita baca di tepi itu. Membaca doa iftitah. Nak baca doa iftitah ni wajib ke sunat? Membaca doa iftitah ni adalah sunat. Sekiranya kamu tidak mahu menghafal, tak perlu baca. Okey. Yang penting kamu perlu duduk begini. Tengok apa yang pertama. Membaca mata hendaklah melihat tempat sujud. Mata mesti melihat tempat sujud sehingga akhir solat kamu. Tangan kanan diletak di pergelangan tangan kiri dan kedua-dua pula diletak di atas daripada pusat dan dicenderung sedikit ke kiri kedudukan hati. Macam mana ni? Tangan kanan letak atas tangan kiri dekat pergelangan tangan dan letak di atas pusat. Dan gerakkan tangan kamu itu ke kiri sedikit. Boleh? Kita baca yang ketiga. Kedua-dua belah kaki dijarakkan sejengkal macam tadi. Kaki mesti macam tu juga kalau berdiri. Okey? Tapi dekat gambar ini kamu tak baca doa iftitah sebab kamu contohnya kamu tak hafal. Kalau kamu hafal, bagus baca. Okey. Lepas tu Okey, kamu terus membaca surah Al-Fatihah. Okey, surah Al-Fatihah adalah wajib. Surah Al-Fatihah adalah wajib. Okey, kita tengok yang ke kiri itu. Yang pertama, mata hendaklah melihat pada tempat sujud macam tadi. Yang kedua, tangan kanan diletak di pergelangan tangan kiri dan kedua-duanya pula diletak di atas daripada pusat dan dicenderung sedikit ke kiri. Macam Ustaz cakap tadilah, mesti letak macam ni, letak atas pusat dan ke kiri sedikit. Boleh? Okey, sama juga. Dan ketiga, kedua-dua belah kaki dijarakkan mesti sama. Ketika nak baca surah Al-Fatihah ni,
perbuatan kamu macam abang kamu tengok ni. 1 mata, 2 tangan, 3 kaki. Mesti sama macam dia ini. Okey. Lurus sama macam abang ni. Lepas itu bacalah surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama ikut Ustaz baca surah Al-Fatihah. Kerana surah Al-Fatihah adalah wajib ketika solat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, selesai kita baca surah Al-Fatihah. Bila nak baca surah Al-Fatihah, kena ingat nombor 1 mata, 2 tangan, 3 kaki. Boleh? Boleh. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, lepas baca Al-Fatihah, baca surah. So, baca surah ini adalah sunat. Ingat, adalah sunat. Kalau kamu tak hafal surah, tak apa. Yang penting kena baca Al-Fatihah. Baca surah pun kita sama juga cara dia. Yang pertama mata, kedua tangan, ketiga kaki. Perlu sama sebiji macam Ustaz cakap tadi. Macam ketika baca surah Al-Fatihah. Mata mesti tengok tempat sujud. Tangan mesti genggam dekat pergelangan tangan. Letak atas pusat sebelah kiri sedikit. Kaki mesti tegak menghadap ke kiblat. Okey? Boleh faham? Faham. Kita tengok seterusnya. Merokok. Rokok. Okey, macam mana nak rokok? Sebutnya Allahu Akbar. Kita tengok video ini. Okey, kita tengok. Dia rokok. Allah. Angkat tangan di sisi telinga sambil menyebut Allahu Akbar. Kita tengok video. Allahu Akbar. Okey. Ini yang paling penting dan ini yang selalu anak-anak murid Ustaz suka buat salah. Kamu tengok betul-betul dekat sini. Cara nak rokok dengan betul. Boleh? Okay, kita tengok. Kita tengok sebelah kiri yang dia tulis nombor 1, 2, 3, 4. Kita tengok yang pertama. Yang pertama, kepala, tengkok dan belakang separas. Separas maksudnya sama. Kamu rokok, kepala kamu, tengkok kamu dan belakang kamu sama macam contoh di video tersebut. Mesti sama begini. Mesti begini. Tak nak berlengkung begini. Mesti sama. Boleh? Mesti sama. Buat. Kalau tak buat, kalau buat bengkok nanti, saya rokok Ustazah. Tapi kenapa salah? Salahnya sebab tak sama. Boleh? Okey, yang kedua. Pandangan mata lurus ke bawah. Pandangan mata lurus ke bawah. Okey. Pandangan mata kamu perlu lurus ke bawah. Okey, yang kedua apa dia? Pandangan mata lurus ke bawah. Bila kamu rokok begini, mata kamu mesti tengok ke bawah. Jangan tengok ke hadapan, tengok ke bawah. Ketiga, kedua-dua belah tangan menggenggam kedua-dua belah lutut dan sunat menolak sehingga tegang urat serta jarakkan siku dari rusuk.
Maknanya jari kamu mesti letak di lutut. Tekan lutut kamu. Jari tekan dekat lutut. Tekan dekat lutut kamu. Boleh? Okey, dan yang keempat, kedua-dua belah kaki. Okey, ini sama macam Ustaz cakap tadi. Kaki kamu mesti menghadap ke kiblat. Boleh? Boleh nampak? 1, 2, 3, 4. Kalau kamu tak faham nanti, kamu boleh ulang apa yang Ustaz cakap ni. Boleh? Okey, bila rokok sebutnya Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Okey, kita sambung. Subhana Rabbi Subhanahu Hamidah. Okey, ini adalah perbuatan lepas kita rokok, kita nak iktidal, kita nak bangun. Kita tengok. Sami'a. Okey, dia nak bangun, dia nak iktidal. Tengok. Sami'a Allahu liman hamidah. Okey, sambil bangun, sambil dia nak iktidal itu, dia sebut Sami Allahu liman hamidah. Okey, kita terus ke kiri itu. Okey. Yang pertama, kedua-dua belah tangan diangkat serentak. Bangun dari rukuk sebagaimana takbiratul ihram. Okey, maknanya bila dia tengah rokok, dia nak bangun, Sami Allahu liman hamidah. Turun tangan, letak dekat sisi. Okey. Yang kedua, mata melihat tempat sujud macam biasa. Mata tengok tempat sujud. Yang ketiga, kedua-dua belah tangan diletakkan dekat sisi macam Ustaz cakap tadi. Ini waktu iktidal. Bila rokok nak bangun, mesti buat begini. Tangan di sisi. Sami Allahu liman hamidah. Tangan letak dekat sisi. Boleh? Okay. Yang keempat, kedua-dua belah kaki sejarak sejengkal dan jari-jari kaki hendaklah menghadap ke arah kiblat. Sama macam saya cakap tadi. Kaki mesti begitu bila berdiri. Boleh? Okey, nombor 1, 2, 3 dan 4. Apa kalau bila kamu tak ingat, kamu boleh ulang video ini. Ustaz akan bagi video Ustaz ni, Ustaz akan rakam, Ustaz akan bagi dekat kamu. Boleh? Okey, tengok yang seterusnya. Okey, dia nak sujud. Allahu Akbar. Okey, nampak? Kita ulang. Dia nak sujud. Sebutnya apa bila nak sujud? Allahu Akbar. Nampak? Ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi. Tengok. Allahu Akbar. Nampak? Dia rokok, dia sujud begitu. Nampak? Okey, bila dah sujud, apa yang kamu kena buat? Kita tengok sebelah kiri. Yang pertama, punggung hendaklah lebih tinggi daripada kepala. Maknanya kamu kena angkat buntut kamu itu lebih tinggi dari kepala. Perut jari kaki pada lantai. Perut jari kaki. Maknanya tak letak macam tu. Dekat kaki kamu mesti mana dia? Kaki kamu mesti tegak begitu. Menekan dekat lantai. Ketiga, jangan meletakkan siku pada lantai. Nombor 3. Ini yang banyaklah orang lakukan. Ini banyak Ustaz nampak anak murid Ustaz yang lakukan. Siku dia letak atas lantai. Tak boleh. Tangan sahaja letak dekat lantai. Siku kena angkat. Ingat ini. Boleh? Nanti mak kamu akan tengok kamu solat. Betul ke tak?
siku kena angkat. Kalau wanita lain. Yang wanita nanti Ustaz akan buat video asing. Okey, yang keempat, kedua-dua lutut menyentuh lantai. Lutut kamu mestilah letak atas lantai kan, dah nak sujud. Mestilah letak atas lantai, jangan angkat. Yang kelima, hujung jari tangan separas dengan dagu. Maknanya tangan kamu nak letak tu sama dengan bahu kamu, sama dengan bahu kamu. Boleh? Faham? Okey, faham? Okey. Apa yang kamu baca dekat sini sudah memadai, sudah faham. Kalau kamu tak faham, kamu boleh ulang-ulang video ini, okey? Bila sujud, bacanya di atas ini. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Bacanya adalah sunat. Perbuatan itu adalah wajib. Boleh? Okey, kita teruskan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Rabbni wa Okey. Nampak dia nak duduk tahiyat awal. Nampak dia berdiri. Okey. Apa bila dia sujud, dia nak duduk. Dia nak duduk, apa kaedah-kaedah dan cara-cara duduk dia, kita tengok dekat kiri tu ada 3. Boleh? 3. Maknanya duduk berserta tamakninah. Kita baca duduk antara dua sujud berserta tamakninah. Tamakninah ni apa dia? Tamakninah ni duduk dengan sebentar, tunggu sebentar, jangan kalut-kalut. Jangan kalut-kalut semayang laju-laju. Tak nak. Itu dia maksud dia. Yang pertama, kita baca yang pertama. Maka hendaklah melihat pada tempat sujud. Mata tengok tempat sujud. Yang kedua, meletak tangan di atas paha dan jari tangan separas lutut. Macam dia buat ni, macam abang ni buat. Tangan mesti letak atas paha ujung lutut kamu. Ini Ustaz akan tengok bila kamu buat video nanti. Buat ke tidak? Okey, yang ketiga, duduk dalam keadaan istidraj. Duduk istidraj ni macam mana Ustaz? Duduk bersimpuh dengan meletakkan punggung di atas kaki kiri dan kaki kanan didirikan pada perut kaki. Maknanya kaki kiri kamu tu kamu duduk atas kaki kiri dan kaki kanan kamu tu, nampak kaki abang tu mesti menegak begini. Itu namanya duduk istidraj. Boleh? Boleh. Kita sambung, kita tengok. Okey. Ini kaedah sujud tadi. Saya tak nak tunjuk dah. Okey. Okey, kita tengok dari sujud tadi, dari sujud duduk antara dua sujud dengan tamakninah. Ini lepas sujud kita nak berdiri. Kita tengok apa yang abang itu buat. Allah. Duduk sekejap dan berdiri. Allahu Akbar. Nampak? Ulang. Allahu Akbar. Nampak? Kita ulang sekali lagi. Allahu Akbar. Okey. Bila dia nak sujud, dia nak bangun, dia sebut Allahu Akbar, berdiri. Tangan letak begini. Kita tengok kaedah dia. Yang pertama, di sebelah kiri apa yang dia tulis? Mata hendaklah melihat pada tempat sujud. Mata bila berdiri mesti tengok tempat sujud. Yang kedua, tangan kanan diletak di pergelangan tangan kiri dan kedua-duanya pula diletak di atas pusat dan di sebelah kiri, pusat sikit. Macam Ustaz cakap tadi lah, bila nak khiyam, bila nak letak, kita letak atas pusat sikit, sebelah kiri. Kaki pun macam biasalah. Macam tadi, kita letak berhadap ke kiblat. Lepas tu kita baca surah Al-Fatihah macam biasa. Surah Al-Fatihah wajib ke tidak?
wajib. Mesti baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehingga habis. Boleh? Lepas tu. Dan seterusnya. Kita tengok yang seterusnya. Kita baca surah Walam. Kalau kita tak hafal surah, sekadar kita baca surah Al-Fatihah adalah okey, adalah wajib, adalah sempurna kita solat kita. Kalau kita baca surah, lagi bagus. Tak baca surah pun tak apa. Okey, kita tengok, kita nak rokok. Lepas kita berdiri, kita nak rokok. Ni nak solat subuh ni. Ini dia tunjuk solat subuh. Solat lain pun sama. Cumanya solat subuh ni ada doa kunut. Doa kunut. Kita tengok nanti doa kunut di akhir nanti. Lepas ni. Okey, sama. Allahu Akbar. Rokok. Ustaz dah ajar tadi. Ustaz dah baca dah. Ustaz dah beritahu tadi rokok. Mesti sama. Betul. Kamu boleh baca dekat tepi tu. Dekat video tu. Yang 1, 2, 3, 4. Yang pertama kena sama. Mata tengok bawah. Tengok tempat sujud. Ketiga, tangan kamu mesti menekan dekat lutut kamu. Kaki mesti menghadap ke depan. Boleh? Kamu tengok dekat situ. Okay, kita teruskan. Okey. Apa? Iqtidal pun Ustaz dah ada tadi. Sami'allahu liman hamidah. Tangan letak dekat mana? Letak di sisi. Mata tengok di mana? Di tempat sujud. Tangan di sisi. Dan keempat, kaki mesti menghadap kiblat elok-elok. Okey, kalau doa kunut, solat subuh, rakaat yang kedua, selepas rokok, rakaat kedua selepas rokok, mesti baca doa kunut. Doa kunut ni sunat ke wajib? Sunat. Tak baca pun tak apa. Kita tengok penerangan dia sebelah kiri tu ada dua. Macam mana ni? Angkat tangan. Kita tengok. Yang pertama, kedua-dua belah tangan diangkat separas bahu. Angkat tangan separas bahu. Dan hujung jari tangan lebih tinggi daripada tangan sewaktu menadah tangan. Hujung jari tengah lebih tinggi dari tapak tangan sewaktu menadah tangan. Maknanya kita tadah elok beginilah. Kita baca doa. Allahumma hdini fiman hadai, wa'afini fiman afai, wa tawallani fiman tawalai. Kalau kamu hafal nanti, kamu boleh baca sehingga akhir waktu subuh. Yang kedua, kedua-dua belah kaki sama juga, duduk elok-elok menghadap ke kiblat. Habis. Baca doa kunut sampai habis. Okey, lepas habis baca doa kunut, tak perlu sapu muka. Contoh macam kita baca doa amin, tak perlu. Dah habis, terus kita sujud terus. Tengok contoh. Tengok abang tu buat contoh. Allahu Akbar. Okey, kita ulang. Allahu Akbar. Terus sujud. Rabbiyal a'la. Okey, sujud pun macam biasa, macam Ustaz cakap tadi. Kepala, siku jangan letak atas lantai, buntut tinggi. Begitu. Dan duduk tahiyat awal pun Ustaz dah bagi tahu tadi. Okey, sujud macam mana, dan duduk tahiyat akhir. Ini yang terakhir. Duduk tahiyat akhir. Kita baca ada 3 perkara. Yang pertama, mata melihat jari telunjuk kanan ketika membaca La ilaha illallah hingga selesai syahadah. Okey, kita baca doa tahiyat akhir tu ada syahadah. Tangan kita mesti duduk di atas paha kita, telunjuk kita begini.
Letak sebelah kanan, tangan sebelah kanan, dan mata kita perlu tengok jari kita. Boleh? Boleh tengok jari. Okey. Yang kedua, meletak kedua-dua belah tangan di atas paha jari tangan separas lutut. Manakala tangan kanan digenggam kecuali jari telunjuk ketika mula membaca tahiyat. Macam Ustaz cakap tadi lah. Kita buat begini. Buat begini, letak di atas paha dan kita melihat jari telunjuk kita. Dan ketiga, duduk tawaruk. Tadi duduk istidraj. Duduk istidraj, kita duduk atas kaki kita. Ini duduk tawaruk. Duduk tahiyat akhir ini duduk tawaruk. Maknanya kamu duduk, bontot kamu duduk atas lantai. Dan kaki kiri kamu selang. Tengok macam abang tu buat. Selang di bawah kaki kanan. Kamu perlu buat begini dan kaki kanan kamu mesti menegak begini. Menegak begini. Nanti Ustaz akan tengok kamu bagaimana kamu buat dalam video untuk Ustaz dan Ustazah kamu nilai. Boleh? مباجعة لا إلا وأقول الظن سمع وإنك الله Okey, dan dah selesai membaca tahiyat dan kamu apa? Kamu beri salam. Beri salam kanan dan bagi salam sebelah kiri. Okey, kita baca yang syarat dia yang atas tu. Kita tengok yang pertama. Mata melihat ke hadapan dalam keadaan 180 darjah dari pipi sebelah bahu. Yang kedua, mulai salam dengan menghadap kiblat dan berpaling ke arah kanan sehingga pipi separas bahu. Kemudian kembali ke arah kiblat dan berpaling ke arah kiri sehingga pipi separas bahu. Kita baca yang ketiga. Genggaman tangan dibuka ketika selesai salam kedua. Melihat kedua-dua belah tangan di atas paha dan jari tangan separas itu. Okey, maknanya lepas kita baca tahiyat akhir, kita dah selesai baca, kita memberi salam. Kita memberi salam yang wajib sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Maknanya kamu perlu tengok di sebelah kanan kamu. Di tepi bahu kamu sebelah kanan. Dan kembali ke depan. Dan memberi salam sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh? Boleh. Selesai. Begitulah kamu perlu buat ketika solat dan cara-cara yang perlu dilakukan ketika solat. Boleh? Boleh. Terima kasih. Akhir itu daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat beramal apa yang Ustaz ajar hari ini dan Ustaz kongsikan kepada kamu pada hari ini.